Assalamualaikum. Nama saya Natasha Nabiam Temur Syarif, nombor metrik A21A3353. So hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan penerokaan nilai subjek ilmu tingkah laku pengguna dari kumpulan 6. So saya akan membentangkan part pengenal pasti kajian ini. So secara keseluruhan, setelah menemu bual beberapa responden tentang tingkah laku pengguna, kajian mendapati setengah daripada responden mendapati mereka berpendapat bahawa tingkah laku manusia ini hanyalah berdasarkan tingkah laku pengguna untuk membuat pilihan yang dipengaruhi oleh emosi, sikap dan pilihan pengguna. Realistiknya, tingkah laku pengguna bermaksud proses yang dilalui dalam membuat keputusan belian yang dipengaruhi oleh emosi, fikiran dan tindak balas terhadap sesuatu untuk menggunakan sesuatu pembelian. Hai, saya Tarishini anak buah Parmesiman nombor metrik A21A3155. Saya telah menganalisis pendapat beberapa orang responden terhadap subjek yang dikaji, iaitu subjek gelagat pengguna. Data ini diperoleh daripada beberapa soalan yang diajukan kepada para responden berkenaan subjek gelagat pengguna ini. Berdasarkan analisis yang dibuat, saya mendapati bahawa seorang tenaga pengajar setuju bahawa subjek gelagat pengguna ini penting kerana subjek ini boleh membantu para pelajar untuk memahami pengguna apabila berada di alam pekerjaan kelak. Selain itu, seorang peniaga juga mengatakan bahawa gelagat pengguna ini penting kerana mereka boleh mengamati tingkah laku seorang pengguna. Saya juga mendapati bahawa seorang jururawat juga bersetuju bahawa sumber ilmu yang berbeza ini menyebabkan masyarakat mempunyai perspektif dan pendapat yang berbeza bagi memahami sesuatu ilmu. Di samping itu, pelajar yang mengambil subjek gelagat pengguna ini juga bersetuju bahawa subjek ini penting kerana membolehkan pelajar menganalisis kepentingan mengenai topik ini dan menjadi pengguna yang bertanggungjawab pada masa hadapan. Yang seterusnya adalah nilai subjek. Nilai subjek bagi subjek tingkah laku pengguna. Subjek tingkah laku pengguna merupakan cabang ilmu pengetahuan yang sangat bernilai. Subjek ini mempunyai kebaikan yang tersendiri kerana mampu memupuk kefahaman terhadap psikologi manusia seperti emosi, sikap, persepsi dan tindakan pengguna. Kefahaman ini akan tercapai sekiranya masyarakat mempunyai ilmu pengetahuan tentang subjek tingkah laku pengguna. Buktinya, pengguna sering sekali membuat kajian tentang barangan yang hendak dibeli dengan membuat perbandingan harga, kualiti dan pendapat orang lain bagi membolehkan mereka yakin dan percaya akan memperoleh manfaat daripada hasil pembelian mereka. Ini secara tidak langsung telah mempengaruhi psikologi manusia kerana mereka memerlukan kefahaman dan kepercayaan terhadap sesuatu perkara. Perkara ini merupakan salah satu subbidang dalam subjek tingkah laku pengguna. Seterusnya, subjek tingkah laku pengguna mempunyai nilai yang sangat tinggi dan penting untuk digunakan dalam pekerjaan. Pelajar dapat menggunakan ilmu subjek tingkah laku pengguna dalam pekerjaan. Hal ini kerana pelajar mampu meramalkan tingkah laku pengguna dengan keadaan semasa. Ini membolehkan pelajar merancang dan bertindak mengikut keadaan yang betul semasa bekerja nanti. Buktinya, sekiranya terdapat masalah di tempat kerja disebabkan oleh gelagat pengguna seperti mahukan servis yang cepat, laju dan memenuhi kehendak pengguna, pelajar yang sudah mempelajari subjek ini akan mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menambah baik dalam pengurusan supaya sesuai dengan tingkah laku pengguna pada masa itu. Seperti mana yang anda dapat lihat, ini adalah keputusan akhir soal selidik kami daripada 26 responden. Terdapat 69.2% responden wanita dan 30.8% responden daripada lelaki. Berdasarkan graf, terdapat 69.2% responden berusia 20 tahun yang menjawab soalan selidik kami dan 15.4% daripada 30-an, 7.7% daripada bawah 20 tahun dan juga atas 40 tahun. Kami mulakan soalan dengan mengapa pengguna memilih produk daripada Maskit. Maskit adalah salah seorang peniaga yang kami temu juga untuk penerokaan nilai ilmu ini. Berdasarkan carta PAI, terdapat 46.2% memilih Maskit kerana harga mereka yang berpatutan. Di sini kita dapat lihat bahawa pengguna lebih memilih harga yang baik untuk pembelian sesuatu barang. Soalan seterusnya,
tahap kepuasan hati terhadap kualiti produk. Di graf, kita dapat lihat sebanyak 65.4% responden sangat berpuas hati dengan kualiti emas daripada Maskip. Kemudian, tahap kepuasan hati terhadap harga produk. Di sini, dia menunjukkan bahawa 73.1% responden sangat berpuas hati dengan kadar harga yang ditawarkan. Tahap kepuasan hati terhadap servis penghantaran setelah membuat pembelian. Terdapat 53.8% responden sangat berpuas hati dengan servis penghantaran yang laju. Kami juga bertanyakan adakah para pelanggan akan membuat pembelian ulangan dengan Maskip dan 61.5% daripada mereka akan membuat pembelian ulangan. Selain daripada itu, soalan yang kami ajukan ialah adakah mereka akan mensyorkan produk ini kepada orang lain dan 57.7% bersetuju untuk berbuat demikian. Akhir sekali, kami bertanyakan soalan pembaik pulih yang boleh Maskip lakukan untuk tingkatkan prestasi mereka. Dan ada beberapa perkara yang telah diutarakan seperti pembungkusan yang lebih baik untuk masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Kamil dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Aida Mardia Sesabila binti Ashraf. Nombor matrik saya A19B1176. Seterusnya saya akan membentangkan bukti-bukti atau nilai yang telah kami memperolehi daripada responden berkaitan dengan gelagat pengguna. Okey, di skrin ini ataupun di slide ini adalah bukti dari responden kami iaitu Puan Nurhartini binti Yusof, seorang pengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Taman Tasik. Beliau mengajar subjek pengajian perniagaan di tahap STPM. Gelagat pengguna merupakan subtopik yang beliau ajar pada pelajar-pelajarnya. Okey, ini adalah salah satu bukti atau kertas ujian yang telah dilakukan oleh Puan Nurhartini kepada pelajar beliau. Tujuan ujian ini dilakukan adalah untuk menguji tahap kefahaman pelajar dalam subjek pengajian perniagaan. Seperti yang kita nampak, pelajar mendapat jawab ujian dengan baik dan cemerlang dalam bahagian gelagat pengguna. Ini bermakna bahawa pelajar amat minati dan merasakan subtopik ini penting dan berguna untuk mereka pada suatu hari nanti. Selain itu, gelagat pengguna ini juga boleh diguna pakai untuk para pelajar yang akan menjalani kehidupan sebagai seorang pekerja selepas menamatkan pengajian mereka. Puan Nurhartini juga ada mengatakan bahawa dengan adanya subtopik gelagat pengguna ini, kita dapat mengetahui dan mempelajari tingkah laku pengguna. Apa yang pelanggan inginkan, apa yang pelanggan mahukan. Okey, sudah semestinya kita juga adalah salah seorang pelanggan dan kita menginginkan seorang peniaga mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita mahukan untuk memenuhi segala kehendak dan keperluan kita sebagai pengguna. Ini menunjukkan bahawa gelagat pengguna sangat penting untuk pelajar, lebih-lebih lagi yang akan melibatkan diri dalam bidang perniagaan selepas tamat pengajian. Okey, untuk bahagian kesimpulan pula, subjek tingkah laku pengguna ini sangat penting untuk dikekalkan dalam sistem pendidikan hari ini supaya pelajar dapat memperolehi ilmu dan dapat memanfaatkannya pada masa hadapan. Selain itu, kajian ini juga membuktikan bahawa subjek tingkah laku pengguna ini mempunyai nilai yang tersendiri yang boleh diguna pakai di alam pekerjaan nanti. Okey, akhir sekali kajian ini juga mendapati analisis kepentingan dan kebaikan topik tingkah laku pengguna ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membincangkan mengenai cadangan. Yang pertama, peniaga perlu memahami keperluan pengguna berdasarkan demografi. Contohnya jantina, etnik, status perkahwinan, taraf bekerja dan taraf pendidikan. Misalnya, jantina merupakan satu unsur yang boleh membezakan perasaan kognitif dan tingkah laku pengguna. Peniaga boleh mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan perniagaan dan keusahawanan sebagai usaha untuk meningkatkan ilmu pemasaran. Malah dapat meningkatkan perkongsian ilmu antara ahli akademik dan peniaga. Yang ketiga, peniaga perlu membaiki teknik jualan yang selari dengan kehendak pengguna dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan suatu barangan oleh pengguna. Kebaikan kajian tingkah laku pengguna. Yang pertama, membantu mengenal pasti tingkah laku pengguna. Pengguna seringkali dipengaruhi oleh pendapatan, emosi ataupun pendapat orang lain dan tidak cuba untuk mengenal pasti tingkah laku
sama ada dari segi saintifik atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, dari segi sains, ia dapat membantu mereka memahami, mengkaji manfaat kuat daripada keputusan pembelian mereka. Kajian ini juga dapat mendedahkan mereka sama ada mereka patut membeli barangan yang mahal, berpatutan ataupun tidak. Yang kedua, membantu dalam proses pembungkusan semula. Setiap pembungkusan barangan mempunyai banyak kepentingan yang disediakan oleh Jabatan Pemasaran dan Penyelidikan. Namun, setiap pembungkusan akan mendapat perspektif berbeza sama ada pengguna suka ataupun tidak. Sekiranya pengguna menyukai pembungkusan sesuatu barangan, ia membantu dalam sesuatu jualan. Yang ketiga, membantu dalam orientasi produk. Kajian ini dapat membantu mengetahui sebab seseorang pengguna semakin menjauh atau tidak menyukai sesuatu produk. Contohnya, pengeluaran sesuatu barang yang telah lama dihasilkan tapi tidak mendapat sambutan di pasaran. Hal ini menyebabkan sesuatu produk itu terpaksa dibangunkan atau diorientasikan semula untuk mendapat tempat di pasaran. Yang seterusnya, keburukan kajian tingkah laku pengguna. Pengusaha mengkaji tingkah laku pengguna untuk membantu meningkatkan penjualan produk mereka dengan menggunakan beberapa teknik. Mereka turut memasarkan produk menggunakan kaedah periklanan atau media dengan cara yang menarik dan pelbagai. Malah, mereka turut memanfaatkan sepenuhnya kelemahan pengguna untuk memihak kepada mereka. Kebanyakan pengguna di seluruh dunia dieksploitasi melalui iklan menarik yang mereka paparkan. Contohnya, mendakwa suatu produk seperti produk rambut dapat menghentikan keguguran serta-merta. Dakwaan seperti ini hanyalah benar sebahagian daripadanya sahaja. Malahan, produk berharga tinggi diperkenalkan hanya untuk mengambil kesempatan dengan hanya menukar produk tersebut dengan bentuk pembungkusan yang berlainan. Agenda kami untuk melakukan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan subjek yang sesuai untuk tugasan penerokan nilai ilmu ini, dan kami dapati subjek yang paling sesuai adalah tingkah laku pengguna. Kami mendapatkan persetujuan daripada semua ahli untuk memilih subjek ini dan membincangkan responden yang sesuai seperti cikgu, peniaga dan juga pelajar. Temu degree ini dilakukan untuk mengukuhkan justifikasi dalam laporan kami. Perbincangan ini diteruskan sehingga minggu akhir tugasan ini di dalam platform WhatsApp pada bila-bila masa. Ini adalah bukti-bukti screenshot yang kami membincangkan tentang tugasan nilai tindakan ilmu ini. Tingkah laku pengguna ni kita boleh simpulkan sebagai perangai, kelakuan, gerak-geri, cara berinteraksi lah, dan memberi respon ataupun tidak balas terhadap sesuatu sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak. Kenaan tingkah laku pengguna, bagi saya, apa yang saya faham, maksudnya macam fikiran pelanggan yang dipengaruhi oleh emosi, sikap dan pilihan pengguna untuk membuat sesuatu pilihan. Fahaman saya terhadap consumer behavior ni ialah merupakan tingkah laku pelanggan terhadap sesuatu perkara. Di dalam FaceMask, saya perlu tahu tingkah laku customer seperti tingkah laku pelanggan, contohnya seperti pelanggan yang perempuan, mereka mahukan contohnya FaceMask yang jenis bertali. Okey, pada fahaman saya, pengguna ni hanya merupakan tindakan pengguna ataupun di dalam proses untuk mendapatkan sesuatu. Okey, pada pendapat anda, tingkah laku pengguna ni penting ataupun tidak? Pada pendapat saya, ianya penting kerana